Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa anshur 'alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu, majlis zikrullah. Alhamdulillah, setelah kita selesai solat subuh berjamaah. Jadi alhamdulillah. Apa khabar semua? Okey ke? Banyak kenduri ke hari ini? Tak dengar tadi. Tu dia baru clear. Hari ni ada kenduri. Esok ada kenduri. Musim cuti sekolah ni banyaklah kenduri. Hadirlah kenduri tadi sebab jemputan itu menjadi kewajiban fardu ain kepada kita. Kacawali ada, kita sebut apa? Aran. Kalau ada aral tu, maka itu keuzuran yang memaafkan kita lah. Maknanya kita boleh excuse lah, minta excuse kerana ada keuzuran. Tapi kalau tidak ada keuzuran, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha." Ya, bila kamu dijemput, sekarang ni jemput melalui WhatsApp senang kan? Betul? Kalau dulu nak kena pergi rumah ke rumah lah. Kalau 500 jemputan tu, tuan rumah kena pergi rumah ke rumah lah. Kalau tuan rumah tak larat, dia akan wakilkan. Jadi kalau kat kampung saya tu biasanya orang yang datang untuk jemput tu kita dah kenal dah. Ya, kita dah kenal dah. Kita tahu dah ini wakil sebab dia biasa tu lah jadi wakil jemput nuri. Dia akan pakai kopiah lebay itu. Dia takkan pelekat atas bau ni, kayu basikal. Itu Pak Lomat. Dah tentu dia jemput kita makan nuri itu. Jadi bahasa dia begini, saya menerima wakil. Sebab apa? Dia diwakilkan oleh tuan rumah sekian-sekian nama, jemput tuan pada tarikh yang disebutlah tarikh tu. Jadi kita tak apa, insyaAllah. Jangan insyaAllah saja kan. InsyaAllah kita ni pelik sikit. InsyaAllah sepatutnya sebagai nak mentakkidkan lagi kesungguhan kita nak pergi. Jadi sebagai satu tanda kesungguhan, catatlah tarikh tu. Kan dari sisi psikologinya, ni tak kuat sangat. Okey ke ni? Oh, syoknya. Ya, ini baru syok. Saya tak rasa letih kalau cakap macam ni. Kadang-kadang setengah surau tak ada duit dia buat. Allah. Ini dia pusing mata dia. Saat dia luruh, kita bercakap tu jadi penat. Terpaksa kita kuatkan suara. Penat cakap ni. Jadi kita catat sikit
Kalau ada kawan kita datang jemput kita, catat. Kalau bapa saya dulu, arwah dulu, dia akan catat di dinding jelapang padi. Orang Kedah kan, itu dia punya diary lah tu. Macam kita ni catat lah dalam handphone kita. Sebab apa? Sumber daripada Nabi, perkataan Nabi tadi, falyatiha, pilah. Dalam bahasa kita ni, pergilah, sebagai suatu perintah di situ. Perintah. Kecuali kalau ada keuzuran tertentu. Kalau kita lihat perbahasan ulama di antara keuzurannya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, mereka menggariskan keuzuran yang membolehkan kita tidak perlu hadir. Antaranya, kita risau makanan dihidangkan tu macam takut ada syubhah. Sebab apa? Sebab Tuan Kenduri itu kaki ekor. Dia berbaring di spot tertentu tu, walaupun dia pakai helmet, kita kenal. Takkan tak kenal duduk satu taman kan. Jadi tak payah. Yang keduanya, dalam majlis walimah itu ada hal-hal yang kita sebut kemungkaran. Umpamanya di zaman dulu lah, zaman 70-an dulu kan. Okey, sebenarnya walimah anak bongsu saya ni, saya buat pampeh. Ataupun ratu pertandingan Ratu Sanggul. Tu dia sampai lentang. Ataupun Ratu Kebaya. Jadi makcik-makcik kita pun masuklah pertandingan Ratu Kebaya tadi kan. Tok Imam duduk depan sekali. Jadi kalau ada unsur-unsur kemungkaran, jadi orang kata apa, kita pun kena pergi kot lain lah. Bagilah alasan yang munasabah. Ataupun seperti mana kata ulama-ulama yang saya lihat, pandangan ulama yang contemporary, ulama-ulama semasa ni, dia gabungkan dengan pandangan-pandangan berdasarkan kepada pandangan silam, berdasarkan kepada kitab-kitab lama, digabungkan dengan keadaan semasa. Antaranya bila berlaku kesesakan lalu lintas. Jadi kita duduk di KL Selangor ni, kadang-kadang kesesakan lalu lintas itu pun boleh dijadikan keuzuran juga. Kebiasaannya orang yang jemput kita makan kenduri itu pukul 11 pagi hingga 4 petang. Kita kebetulan hari itu banyak sangat kerja kita, banyak kenduri kenara yang lain. Yang kita nak hadir ni tengok jam dah pukul 3 lah. Jadi kalau kita tengok waste tu pukul 5 baru sampai. Jadi tak payahlah duk susahkan tuan rumah. Caterer pun dah lipat seperah dah kan. Jadi kita pun okey lah, tak apalah tu. Ataupun banjir kilat, banjir kilat, maknanya jalan putus dan sebagainya, itu diberi kemaafan. Setengah-setengah ulama mengatakan keuzuran itu berdasarkan kepada keuzuran kita tidak perlu hadir solat Jumaat. Jadi kalau ada keuzuran tu, maknanya kita tak perlulah pergi makan kenduri tadi, diberi kemaafan. Tapi kalau tak ada apa-apa, pergilah kan. Mungkinlah kita terpaksa ambil masa, kemudian terpaksa berbelanja sikit, itu dianggap ibadah. Perjalanan kita tadi adalah perjalanan ibadah. Lagi banyak petrol kena isi, lagi banyak pahalanya. Lagi jauh tu lagi banyak pahalanya. Malah disebut dalam hadis Nabi SAW, ialah kita pergi makan kenduri itu ziarah juga lah kan. Ziarah kawan kita yang sama-sama pergi Mekah dulu kan. Duduk di Sabak berenam tu. Dulu kita sama-sama duduk satu hotel dengan dia kan. Hotel 4208. Dalam grup WhatsApp pun ada lagi, grup WhatsApp 4208 Mabrur. Kan? Jadi dia jemput kita, pergilah, masuk minyak RM20. Itu adalah sedekah. Itu dianggap ibadah. Perjalanan kita adalah perjalanan ibadah, dapat pahala. Malah kalau kita tengok dalam hadis, dibina sebuah rumah di dalam syurga. Maknanya hadir untuk ziarah tadi adalah kerja-kerja agama.
Ya, ada orang bila nak buat kerja agama ni dia baca Quran, ada orang bersedekah, dan kita hadir makan kenduri pun sebahagian daripada kerja agama. Subhanallah. Jadi kalau ada yang 50-50, aku nak pi tak pi, aku nak pi tak pi, pi lah, ya. Berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi, falyatiha, maka hendaklah kamu pi. Ya, wallahu a'lam. Okey kan? Macam tak setuju je. Okeylah, no. Dan kita juga tinggal lagi sebulan. Masya Allah, tak sedap, no. Tinggal lagi sebulan nak masuk hari raya, nak sembelih kurban. Ni dah Zulkaidah, kita dah tinggalkan Syawal. Syawal hari tu pun hebat juga kan. Syawal kita hebat, tak ada banyak dah pahalanya banding dengan orang Arab. Orang Arab dia pahala sikit lah kot, sebab dia raya sehari je kan. Kita raya kita sebanyak bilangan hari kita berpuasa. Ambil kau. Kadang-kadang lebih daripada hari raya lagi dia qada. Dia kata hari bulan Syawal tak sempat nak buat ni, kita buat. Tak apalah, kita jangan komplain. Saya lagi komplain, saya lagi dia kata, ustaz tu kita jangan jumpa dia banyak komplain sangat. Hadirlah, hadir tu pun dapat pahala. Kenapa? Ziarah yang termasuk dalam kerja-kerja agama kita. Masjid ni ada buat korban lah. Dah boleh dah. Di Selangor boleh dah. Berapa ekor? Buat masa ni 5 ekor. Akan tambah lagi insya-Allah. Akan tambah lagi. Boleh tambah lagi dah. Siapa-siapa yang rasa ada kesempitan hidup, duit tak berapa nak cukup, nak bayar yuran pengajian anak pun rasa macam Allah nak berjatuh sana sini, buat korban. Jangan kita halang Allah Ta'ala nak turunkan rezeki rahmatnya kepada kita. Cuba tengok buat korban. Itu janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awfaqi aw infahi, kata Rasulullah. Aw andahi. Infaklah hartamu. Infaklah hartamu. Dia masuk korban ni, cantik. Korbanlah. Carilah lembu hak gemuk sikit. Lembu pun dia mahal lah. Sini sebahagian apa? Allah. Saya risau lah. Takut tak cukup. Tak apalah. Ada sikit peruntukan surau 780 ni kira hak paling rendah lah. Yang saya tak tahu paling rendah 799. Ada satu masjid tu bergaduh dengan anak jemaah. Sebab apa? Peringkat awalnya diisytiharkan 799. Lepas itu ADK duk cerita, duk canang kata, oi kami rendah 799 ya. Kau ada? Oh dia sebut lah tu. Lepas itu terpaksa naik 800,500. Bergaduh pula dengan anak jemaah. Sepatutnya kita nak cari anak jemaah yang 800,500 ya. Kalau saya bayar lebih bolehkah? Macam tu. Tapi tak jumpa lagi lah jadi macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, infaklah hartamu. Janganlah kau duk hetong-hetong sangat. Yang duk simpan duit, tak mau nak sedekah, tak mau nak infak. Ya. Wala tuhsi fayuhsi Allah 'alaika, fayuhsi Allah 'alaika, wala tu'i fayu'i Allah 'alaika. Kalau tak buat juga, kalau kedekut juga, kalau orang Kedah dia kata kedekut nak mampu, itu kedekut lah tu. Kalau kedekut, tak apa nak kedekut sangat. Kalau tak buat juga, maksudnya kalau duk jaga, duk genggam rapat ni, maka Allah akan menghilangkan rezeki, berkat rezeki kamu. Ambil ya. Tak boleh langsung nak makan hak dia kira sangat. Yang tu tak cukup, yang ni tak cukup, maka Allah akan menghilangkan berkat rezeki tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini best ni sabda Nabi yang mafhumnya, janganlah menghalang anugerah
anugerah Allah untuk kamu. Jangan kita halang anugerah Allah untuk turun kepada kita, untuk Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Itu dia. Sebab kalau kita genggam rapat ni, Allah akan menahan anugerah dan kemurahannya untuk kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-1433, dan Imam Muslim, hadis yang ke-1029. Semangat ni, semangat ni nak bagi mudah ialah untuk kurban pada tahun depan. Kalau tahun ni kalau tak cukup lagi, mungkin carilah dalam sebulan ni. Kalau rasa tak dapat juga, buka tabung untuk tahun depan 1444 Hijriah bersamaan dengan 2023 Masehi. Setahun kita simpan, insya-Allah. Itulah yang dilakukan oleh keluarga saya lah. Ya, kalau kita bilang ni nak kira nak pecah tabung lah ni. Kalau bilang tak cukup pun, nak top up tu taklah banyak sangat. Ya, dah tentu tak cukup kan, sebab duit kecil, duit seling kan. Balik daripada kedai mamak beli ikan tu, hal lebih-lebih tu masuk tank, keteng kan, cari botol ayam mineral absang gitu. Tulis kat situ projek korban 2023 1444 Hijriah. Isytiharkan pada kaum keluarga anak menantu kita, apa ada duit lebih, apa bubuhlah, kita akan buat korban pada tahun depan, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan saya juga dipahamkan ramai juga rakan-rakan kita di sini yang akan menunaikan fardu haji. Ada tak? Alhamdulillah. Buatlah majlis sikit, buat kenduri doa selamat sikit untuk nak mengiringi perjalanan rakan-rakan kita. Kalau tidak pun kita berdoa sajalah, berdoa semoga Allah Ta'ala menjaga perjalanan mereka fi hafzillah wa fi kanafihi. Semoga Allah selalu menjaga kamu, semoga kamu dalam penjagaan Allah. Itu doa kita kepada rakan-rakan kita yang akan menunaikan fardu haji. Kita yang tidak terpilih pada tahun ini, saat lagi kita buat salat sunat isyraq. Syuruk pukul berapa? 3 minit. Berapa tempoh masanya selepas syuruk? 12 minit. Jadi 7 suku dah boleh buat salat sunat isyraq. Pahala dia sama seperti mana orang pergi haji dan umrah. Malah Nabi ulang 3 kali, taman secara sempurna, maknanya sempurna seperti mana pahala orang pergi haji, pergi umrah. Jadi jangan lepas. InsyaAllah saya akan bagi peluang bagi masa sikit untuk kita sama-sama buat solat sunat isyraq. 15 minit selepas itu, maknanya 12 minit selepas syuruk, iaitu 7 suku, dan tempoh masanya 15 minit saja. 7.45 habis waktu solat sunat isyraq. Masuklah pula solat sunat duha. Cantik. Jadi orang-orang surau ni sentiasa dalam rahmat Allah. Itu untungnya kita mari surau. Duduk di rumah tak boleh buat solat sunat isyraq, buat pun tak kira, kecuali adalah perbahasan ulama. Dalam kalangan ulama ni berbahas, antaranya mengatakan kaum muslimat boleh juga buat dekat rumah. Tapi kita yang lelaki sejati ni, papa rock ni kan, di rumah tak boleh buat solat sunat isyraq. Dia lepas subuh duduk diam-diam sambil dengar kuliah. Saat lagi masuk waktu solat sunat isyraq 7 suku, kita sama-sama nak buat 2 rakaat sahaja aku solat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala.
Rakaat pertama baca surah yang mudah-mudah lepas Fatihah, biasanya bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, senang. Yang keduanya selepas surah Fatihah bacalah Qul huwallah. Ya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah ya, kita akan buat kurban sebulan daripada sekarang. Apa tujuannya? Untuk dapat kasih sayang Allah. Sebagai kita katakan timbal balik, Allah Ta'ala dah bagi banyak dah dekat kita, ya. Allah Ta'ala dah bagi banyak dekat kita. Lalu sebagai tanda balasannya, solat kita, dan juga termasuk sembelihan kita itu juga adalah sebagai satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan dah banyak dah rezeki Allah Taala ni yang kita rasa, yang kita makan. Jadi apa yang kita buat tu tujuannya nak dapat apa? Nak dapat rahmat Allah, nak dapat nikmat iman, nak merasai nikmat iman. Ibnu Mas'ud kata, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu. Sesungguhnya Allah, dia boleh bagi dunia ini. Allah Ta'ala boleh bagi kekayaan dekat kita, boleh bagi dunia ini kepada siapa sahaja yang dia sayang, yang dia tak sayang. Allah Ta'ala boleh bagi. Yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala boleh bagi. Wala yu'til imana illa man yuhibb, illa man yuhibbu. Tetapi iman itu hanya dianugerahkan kepada orang yang Allah sayang, Allah kasih saja. Jadi dalam hidup kita ni, kita kena fikir macam mana nak dapat kasih sayang Allah, ya. Tapi umat akhir zaman ni, dia tak mau nak fikir yang tu. Dia bangkit pagi, dia fikir hari ni dia nak hukum siapa. Aku nak kata kat siapa hari ni. Jadi kita ni, kalau kita banyak muhasabah diri, kita tidak cukup masa untuk menghukumi orang lain. Lebih baiklah kita muhasabah diri kita. Disebabkan kalaulah kita dimatikan oleh Allah Ta'ala, agak-agak mana banyak pahalanya amal ibadah kita ke, ataupun hak kita dihukum orang tu, yang akan menjamin kita mendapat kemenangan, kejayaan di akhirat nanti. Jadi marilah kita berkawan dengan semua orang. Kita datang ke masjid ni untuk kita, selain daripada kita nak dapat kasih sayang Allah, kita juga saling sayang menyayangi sesama kita, walaupun kita ni pelbagai parti. Sebab kita adalah warga negara yang baik, melunaskan tuntutan demokrasi, maka sudah tentu perlu kepada pelbagai parti. Tak apalah, tak apa, ya. Yang penting kita ada ukhuwah, kita berbaik sangka sesama kita, saling, orang kata apa, saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Saat lagi kita nak perubah lembu ni, saling tolong menolong. Pakai asap pisau bagi tajam, yang belum lagi ada pisau, beli pisau hak mahal. Jangan beli pisau hak murah, beli pisau hak mahal. Nak sebelih mana letak. Tapi ada juga perangai yang dia bawa pisau tu, bawa pisau tu dah 17 tahun dah kita nak perhati kan, pakcik ni kan, kalau ada balik korban, dia nak bawa pisau dia, potong dia tidak, bersiang dia tidak, lapahnya jauh sekali. Sebab apa? Pisau mahal sangat. Apa lagi nak bagi pinjam dekat orang kan. Jadi jagalah kita nak dapat sayang kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena usaha untuk nak dapat rahmat Allah, ya. Kerana apa? Kerana hanya dengan rahmat ni kasih sayang Allah lah. Dengan rahmat sahaja kita boleh masuk syurga Allah. Bukan kerana amalan kita pun, tapi amalan kita itulah yang mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Sabda Nabi, fa innahu la
la yudkhilal jannah ahada. Nabi sebut tu ya. Nabi beritahu kita, fa innahu la yudkhilal jannata ahada amaluhu. Sesungguhnya tidak seorang pun yang masuk syurga. Kita ni tak boleh masuk syurga kerana amalan kita tak ada. Tambah-tambah pula amalan kita ni amalan yang sikit. Sudahlah sikit, riak pula. Ini masalah kita ni. Sudahlah sikit, riak pula. Habis ya. Bawa bekas kosong lah. Bagi menghadap Allah Ta'ala nanti. Jadi jaga, itu kena jaga juga keikhlasan diri kita tu kena jaga juga. Ya. Jadi kita masuk syurga nanti bukanlah kerana amalan kita, tetapi kerana rahmat Allah dan juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat rahmat Allah ni kena bagi yang terbaik untuk Allah. Bila masa kita nak buktikan? Sebulan daripada sekarang. Sebulan daripada sekarang kita akan buktikan, wahai Allah, inilah bukti kasih sayangku. Untuk mendapat kasih sayangku ada timbal balik. Bertepuk macam kita bercinta dulu lah kan, bertepuk dua belah tangan, tepuk sebelah tak bunyi ya? Tepuk dua belah tangan itu dengan orang, dengan sesama hamba Allah, dengan Allah pun kena ada timbal balik. Sayang kasih Allah Ta'ala kepada kita kerana sayang kasih kita kepada Allah. Ini adalah bukti ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 450 orang depan saya ni. Bukti Allah Ta'ala sedang sayang dan kasihkan anda. Bukti sayang dan kasihkan anda. Di antara buktinya hadirnya kita di rumah Allah. Berdasarkan kepada kata-kata hukama, dia kata, kalau kamu mampu untuk bawa diri kamu masuk ke rumah Allah, yakni untuk solat jemaah, itu tanda Allah sedang sayang dan kasih kepada kamu. Sebab apa? Kita datang ke rumah Allah ini bukan kerana kekuatan kita, tetapi ditakdirkan, digerakkan oleh Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala nak jumpa kita di rumah. Allah Ta'ala nak jumpa kita di tempat sujud ini. Mana mungkin seorang kekasih tidak mahu bertemu dengan kekasih. Subhanallah. Mana mungkin seorang kekasih tidak mahu bertemu dengan kekasihnya. Jadi bila kita datang rumah Allah itu, kita diangkat oleh Allah Ta'ala dalam tinggal kita, digerakkan oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak jumpa kita di rumah. Boleh tak Allah Ta'ala jumpa kita di rumah kita? Boleh. Tapi sebagai satu simbolik betapa sayang dan kasihnya kita, betapa sayang dan kasihnya Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kan mampu untuk buat kita katakan bukan semua orang boleh buat, walaupun kadang-kadang bertemu cucur atap antara rumah dengan masjid. Kadang-kadang rata benua dah pergi, rata gunung dah pergi, tapi tangga masjid tak jumpa cari. Allahu Akbar. Jadi bila kita hadir ni, kita insaf. Rupanya Allah Ta'ala masih sayang dekat di antara buktinya. Sebab kalau Allah Ta'ala tak sayang kata, Allah Ta'ala tak sayang benci kita, macam-macam hal mungkin boleh berlaku. Macam-macam hal boleh berlaku. Dalam arti kata Allah Ta'ala akan halang kita tu. Allah Ta'ala halang kita untuk hadir ke rumahnya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi kita kena berlaku adil kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala dah limpahkan kasih sayangnya kepada kita dan beri rahmatnya kepada kita. InsyaAllah kita akan buktikan nanti. Lebih kurang 30 hari lagi, sebulan daripada sekarang. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Ibn Atha'illah di dalam kitab dia. Kita tengok sikit.
Ini saya ada buat catatan ni. Di surau yang pertama yang saya akan baca. Saya ni tuan-tuan, semua saya catat ni. Ini hari ni, pagi ni adalah pagi pertama saya baca apa yang dinyatakan oleh kitab ni. Jadi lepas hari ni saya pergi masjid lain itu senang lah. Sebab apa? Saya dah ada bahan. Maknanya ini praktikal saya lah untuk sampaikan ilmu, untuk sampaikan bahan. Malam ni saya di kuliah di masjid Al-Ikhwaniyah Cerah Utama. Saya akan baca lagi ungkapan-ungkapan daripada kitab lama ni. Tuan-tuan dengar ya. Sebab kita jarang dengan kitab-kitab tua ni. Sekali-sekala apa salahnya kita dengar kan. Dan kebiasaannya keikhlasan untuk musannif ni, pengarang kitab ni, dia masuk ke hati kita. Berbanding dengan orang sekarang ni, dia banyak menulis kerana dia dapat Profesor Madya. Nak naik di S52 ke 54, dia kena banyak penulisan, banyak publication yang hebat-hebat, Scopus dan sebagainya, international, kena terjemah pula dalam bahasa Inggeris. Jadi niat dia tu pun lebih kepada nak dapat dunia. Tu kadang-kadang ilmu tu tak sampai kat kita. Macam saya bagi ceramah kat tuan-tuan lah, kalau niat saya tak berapa nak betul, saya akan test balik untuk tengok balik betul tak betul, barokah tak barokah ilmu yang saya sampaikan itu. Boleh tak nak tanya sikit? Nak tanya sikit boleh lah. Risau juga nak tanya sikit, takut tak boleh jawab. Tak boleh jawab tu bagi pihak saya bukan kelemahan tuan-tuan. Mungkin ilmu yang saya sampaikan tu tak masuk ke dalam hati. Tapi bagi pihak tuan-tuan pula, tak berkat agaknya aku lagi tak ingat-ingat ni. Jadi masing-masing kita muhasabah balik. Bagi pihak saya penyampai ni, saya muhasabah. Bagi pihak tuan-tuan yang mendengar pun muhasabah balik diri kita. Okeylah. Dia kata, ya Abdallah, wahai hamba Allah, tantakhibu li nafsika at-tayyibat. Ya Allah, indahnya kata-kata orang lama. Dia kata, kamu memilih yang baik-baik untuk diri kamu. Bal tantakhibu li dabbatika al-'alaf. Bal tantakhibu li dabbatika al-'alaf. Malahan kamu memilih rumput yang terbaik untuk makanan binatang kamu. Kalau kita belah lembu, apalagi kalau lembu sado, cari rumput terbaik, rumput yang terbaik, Napier contohnya, jagung, makan jagung, pokok jagung lah, bagi hak terbaik untuk binatang ternak pun. Kalau dedak terbaik, antara dedak terbaiknya dia kata dedak Johor, 50 kilo dah berapa dulu, RM50, sekarang dah naik jadi berapa dah tak tahulah. Wa tu'amilullaha bil mujazafah, sedangkan kamu berurusan dengan Allah secara sambil lewa sahaja. Allah, kena lagi kita, kena lagi. Kalau untuk diri kita ni, kita pilih yang terbaik. Hatta untuk binatang kita pun, hak kita belah pun, cari makan hak terbaik. Tapi untuk Allah Ta'ala, sambil lewa sahaja. Wa rubbama qallabata 20 bitiqatan tasluha laka wahidah. Ini kena, saya kena lah. Betul bersama juga lah. Lidihzi mirhadika. Dia kata, dan kadang-kadang kamu duk belek-belek, duk balik-balik untuk pilih daripada selungguk buah dalam mana 20 biji lah, buah tembikai. Kita pergi klaim pergi tepi jalan tu, musim tembikai ni, musim durian kan, pilih durian tu, belek-belek, jentik-jentik, 20 biji lah kita jentik ni, kerana nak pilih sebiji yang terbaik, yang paling elok.
Ya, lidih lizi birhadika, untuk lubang tandas kamu. Allah, terkena lagi begini kita. Dia kata, kamu kadang-kadang pergi duk pilih buah temikai tu daripada 20 biji tu, nak pilih sebiji tu untuk lubang tandas kamu. Aduh, saya tuan-tuan, saya kalau pergi pilih buah-buahan tepi jalan tu macam tu lah, jentik 20 biji, kadang-kadang suruh buka pula 20 biji buka, daripada 20 tu kita pilih lah sebiji dua aja. Maknanya kita nak yang terbaik. Macam makcik-makcik kita kat belakang, muslimat kita, dia pergi beli kacang lendiak dekat kedai runcit tu, kacang bendi tu, habis dia patahkan. Dia patahkan, dia nak cari yang rapuh. Kalau rapuh tu menunjukkan mudah lah kan. Kalau tak percaya, tuan-tuan pergilah tengok kedai runcit tu, semua kacang bendi tu tak ada buntut dia. Puak ni ya. Kita pakai lubuk ya, dia lubuk kan, balik serumah tak lagi, kena meletiang. Pilih lah bang, mudah sikit. Tu yang ada pun kita kata kan. Jadi pemalas lah, mampu kita kan. Macam tu. Wa taq'uda 'inda al-akli mutarabbi'an, dan ketika makan kamu duduk bersila elok-elok waktu makan tu. Duduk bersila, bertimpuh elok-elok. Ataupun kalau ada kursi-kursi yang elok-elok, tarik elok-elok, macam kita makan kat hotel kan. Mana boleh buat lolak, nanti orang kata tak reti. Jadi duduk elok-elok, ambil letak atas baha kita ni supaya tak lagi kuah, dia tak mercik kena pakaian kita. Kadang-kadang bubuh dekat sini kan. Supaya tak kotor baju kita, duduk elok-elok tertib ledit ya. Kerana apa? Kerana nak makan. Wa rubbama tawalta fil akli, dan kadang-kadang kamu memanjangkan masa makan. Dia nak rasa bagi sedap makan ni, dia kena kunyah perlahan-lahan dah. Ada asam dia, ada manis dia, ada masin dia. Itu tom yam. Kita makan tom yam ni tambah-tambah yang berumur. Saya perasan lah, saya masa muda dulu asalkan makanan dia, gulai lemak ke apa ke, asalkan makanan masuk selera tengah hebat. Tapi bila main dah tua ni, dia cerewet sikit. Betul tak? Kalau makan singgang tu, dia dah lekuh dah ni. Cukup dah dia punya halia dia, orang putih dia cukup dah ni. Sebab selera tak apa nak ada tu, dia kira cari pasal kan. Dia duduk cari pasal nak marah rumah ni, kenapa buat tak cukup dia punya rempah dia ni, perencah dia ni. Padahal kita dah tak ada selera ya? Orang yang tak ada selera ni kalau pergi ke restoran, dia mesti leher dia panjang. Tengok, betul tak? Ni kalau macam imam, dia pergi restoran, dia duduk pegang nasi, dia tengok, nak cari lawak sedap. Dia pergi kedai mamak cari singgang, mana nak ada. Masa kita muda dulu, hak mana dekat dengan kita, selera tu dia tengah, orang tengah laju, dia tak kira dah. Tapi bila dah tua ni, dia milih, tengok daun kesum tak ada rasa ni, tak ada rasa. Laksa ni kena ada daun kesum ni, tak berapa nak ada. Daun kesum kena tambah ni. Kita cerewet sangat. Kadang-kadang kamu memanjangkan masa makan. Wa iza jita ila salah naqartaha naqarat diki wal wasawisu wal khawatiru wal khawatir raddi'atu fi salatika. Masa makan panjang, masa makan kita. Sedangkan apabila kamu datang kepada melaksanakan solat, kamu mematuknya seperti patukan ayam jantan. Patuk. Semayang patuk-patuk seperti mana ayam patuk padi lah. Dan segala makneka was-was ada dalam kepala kita.
masa makan tu air kesuk kena tambah. Ni lekuat korang ni, dia boleh rasa ni ketumbar kena bubur sikit baru sedap, kan? Dia cuba untuk nak merasai kelazatan makanan itu. Tapi semayang segala aneka ragam ada dalam kepala otak kita, was-was segala macam-macam lintasan fikiran ada dalam kepala kita, ya, yang datang semasa waktu kita sedang solat. Allah. Jadi Tok Guru ni dia sebut ni bukan saja-saja sebut, dia nak katok kita. Tak apalah, kita terimalah dan kita perbaikilah diri kita, masing-masing kita perbaikilah diri kita, insya-Allah. Tu untungnya bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, ada masa kita insaf, kita dengar kitab kuning ni kan. Menjadi keinsafan, teringin nak ubah, teringin nak tingkatkan amalan soleh kita. Moga-moga bila kita hadir kepada Allah Ta'ala, banyak amal soleh kita. Ya, kalaulah kita fikir-fikir balik, amal soleh pun tak banyak, sedekah pun tak banyak, korban pun tak banyak, sembahyang pun tak berapa nak khusyuk. Kita top up dengan zikir. Duk saya saja zikir. Zikrullah. Di antara kerja yang mudah kita buat ni zikir. Istighfar dah sudah tentulah. Pastikan setiap hari kita istighfar. Ya, saya dah selesai dah tuan istighfar ni. Saja nak beritahu, bagi galakan, bukan nak action apa dalam perjalanan tadi. Istighfar. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia teringat, dia terkenal dosa-dosa silap. Zaman kita muda-muda dulu, zaman RZ dulu kan. Serupa lah tuan-tuan tengok ni, orang muda tengok pakcik-pakcik nampak warak-warak ni kan. Zaman muda dulu hebat mereka ni. Zaman RZ dulu lah kan. Rupanya RZ naik balik sekarang ni. Dia up balik RZ sampai harga 70,000. Ya, 30,000 tu biasalah. Janji original. Dia nak original, meter original, tangki original, firing itu pun original. Saya pelik sungguh lah budak-budak sekarang ni. Ya, menantu saya tuan-tuan, motor lain duduk kat luar. Motor Yamaha hak baru ni kan 250 tu mahal juga, duduk kat luar. RZ duduk sebelah televisyen dalam rumah. Heran sungguh lah. RZ duduk dekat televisyen, letak pula sejadah atas tangki dengan atas seat tu, tak bagi debu. Itu semua nak mampu. Saat lagi saya bagi video ni dekat anak menantu saya, yang apa tengok aku duk kata apa. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, kurban ataupun dalam bahasa Arabnya kita sebut udhiyah, ya, pada hari Aidil Adha nanti, pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat lah, disyariatkan berdasarkan kepada beberapa dalil yang tertentu daripada Al-Quran. Umpamanya mudah kita ingat surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Nabi Muhammad kebaikan yang banyak. Kepada Nabi Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Kepada kita umat Nabi Muhammad, harap-harap dunia kita dapat yang terbaik, akhirat pun dapat yang terbaik. Memang kita dapat hal terbaik dah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti mana yang telah saya jelaskan tadi dah. Nak cari buah riyad, cari hal terbaik. Ya.
Tapi daripada banyak-banyak tu, daripada sedunguk tu kita nak pilih 3 biji sahaja. Kacang leniak, kacang beni pun kita nak cari yang terbaik. Habis kita patahkan buntut dia. Jadi dah banyak nikmat Allah yang kita kecapi. Fasalli li rabbika wanhar. Ini dalil tentang pensyariatan kurban itu. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang. Dalam arti kata, kena ada timbal balik lah, balas balik pemberian nikmat Allah Ta'ala tadi dengan sembahyang kita. Jangan sembahyang yang patuk-patuk tadi, sembahyang yang penuh kekhusyukan. Selesai masalah dari segi rukun dia, rukun bacaan dia selesai, rukun fi'ali dia selesai, rukun hak dalam pun selesai. Iaitulah hati kita. Hati kita kena memenuhi juga tuntutan rukun dalam solat tadi. Antaranya, hadirkan hati kita di hadapan Allah waktu kita sedang solat. Sebelum kita hadirkan hati, hadirkan minat dulu. Minat ni kita boleh pupuk. Minat kita boleh pupuk. Macam mana nak minat ni? Sebelum tidur macam ni tuan-tuan, sebelum tidur. Ini yang saya cuba buatlah. Syoknya besok kalau dapat solat subuh berjamaah, maknanya kita pupuk minat. Syoknya saat lagi kita boleh pergi masjid sembahyang berjamaah, insya-Allah dia akan mari rasa keseronokan itu. Jangan kita rasa beban. Jadi kita rasa kita, dalam arti kata, kita tune psikologi lah. Ini psikologi diri kita. Syoknya besok pagi-pagi kita bangun pagi, kita pergi masjid. Allah Akbar, bestnya sembahyang berjamaah. Ada kuliah subuh pula, bestnya. Jadi kita pupuk minat kita itu. Kita psycho, kita tune pemikiran kita untuk minat. Kemudian bila kita duduk atas tikar sejadah ni, kita hadirkan hati di hadapan Allah. Minat dah ada, hati kita kena hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuannya, dah banyak dah nikmat Allah Ta'ala yang kita meladaknya, kan? Jadi sampailah masa untuk kita tunaikan tanggungjawab kita, solat kita, wanhar, dan sembelihan kurban sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara tafsiran ayat ini sebagai kita katakan galakan berkorban pada hari raya Aidil Adha yang disebut sebagai Yaumun Nahar, hari raya sembelihan udhiyah tadi, berkorban, sembelih haiwan, sembelih binatang. Jadi secara bahasa dia, udhiyah itu berarti dari sudut bahasa, dalam terminologi bahasa, ialah kita sembelih kambing pada waktu awal pagi. Itu dari segi lughahnya. Dari segi istilah syaraknya, berkorban ataupun udhiyah, sesuatu yang kita sembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari raya, pada hari nahar Aidil Adha. Tujuannya apa? Nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi di antara kurban dengan udhiyah tu dia ada sedikit perbezaan pengertian dia. Bila kita sebut kurban, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, wang ringgit pun boleh berkorban, bagi pinjam Mercedes dekat kawan pun boleh. Boleh lah, tapi lagi tak nampak puncuk dia tu, duk hati duk kedebuk-kedebah. Saya pernah ada tuan-tuan nak buat pemurah, nak tunjuk pemurah lah. Bagilah kawan pinjam Mercedes tahun 70-an, 71, hak lampu meletang tu, Mercedes tu masa tu lah, tak laku pun, beli pun harga 7,000 ya. Tapi
lagi tak nampak puncung tu balik tu, hati itulah duk gedebuk. Sebab walaupun bersedih buruk, cuba mati tengah jalan tengok. Tak habis 300-400. Tambah pula kita tahu lah lepas anak kita dah bilang anak dia, bini dia, anak 7 orang, dah 9 orang dah. Menantu lagi tu dia 10 orang, dia tahu beranak dah. Itulah perangai kita, sifat kita. Ya. Jadi apa salahnya kita berkorban sekali-sekala. Korban ni korban apa saja. Tapi bila kita sebut udhiyah itu sembelihan yang khusus lah, sembelihan korban kita, unta ke, lembu ke, kambing ke, buatlah tuan-tuan. Itu sebagai satu tanda yang kita ni nak dapat kasih sayang Allah. Lalu kita persembahkan yang terbaik kepada Allah. Allah Ta'ala tak pandang pun daging korban kita. Allah Ta'ala tak pandang pun darah yang mengalir daripada sembelihan kita. Yang Allah Ta'ala pandang ni kat dalam hati ni, ketakwaan kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui amal ibadat kita tadi. Hak tu yang Allah Ta'ala pandang. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surah Al-Hajj ayat 37. Daging-daging binatang tadi, daging unta tadi dan darah itu tidak sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah pun, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai kasih sayang Allah, redha Allah Ta'ala kepada kita. Okey tak tuan-tuan? Okey lah. Ada tak sesuatu yang sampai kepada tuan-tuan pagi ini? Kalau tak sampai, saya nak ulang balik. Alhamdulillah dah sampai ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ini khusus untuk rakan-rakan kita yang menaikkan fardu hajinya. Fi hifzillahi wa fi kanafihi zawadakumullahu taqwa wa ghafara lakum zambakum wa wajjahakum lil khairi aina kuntum. Semoga rakan-rakan kita, ya, kalian selalu dalam penjagaan Allah dan pelindungannya. Semoga Allah memberikan bekal ketakwaan kepada kamu semua tentang Allah dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan semoga Allah memberi kebaikan dimanapun kalian berada. Moga-moga selamatlah dalam perjalanan pergi dan balik, mendapat haji yang mabrur. Masya Allah, insya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. With